Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Faslun. Pada menyatakan menanam akan mayat itu. Bermula wajib menanamkan mayat itu, kemudian daripada memandikan dia. Ini bagi orang yang tidak syahid, maka wajib atas 4: mandi, kapan, tanam, sembahyang dan tanam. Bermula wajib menanamkan mayat, kemudian daripada memandikan dia. Dan sekurang-kurang kubur yang wajib ila liang yang menegahkan daripada keluar baunya dan daripada dibongkar binatang yang buas. Itu sekurang-kurangnya. Maka tiada memadai liang kubur yang tiada menegahkan akan keduanya. Kalau liang kubur itu menyebabkan bau dia boleh keluar, mana cetek sangat, atau boleh dibongkar oleh binatang, maka tidak memada. Atau akan salah satu daripada keduanya, dia tidak boleh bongkar tapi bau dia masih ada. Atau bau dia tak ada tapi bongkar boleh, maknanya tak berapa dalam misalnya. Seperti fasaki yang telah diadatkan setengah negeri, iaitulah rumah di dalam bumi. Seperti gua, dimasuk dalamnya segala mayat laki-laki dan mayat perempuan yang dalamnya bercampur, dan memasukkan mayat sebelum lagi hancur mayat yang dahulu. Maka semua itu adalah hukum dia haram, ya. Dan tiada memadai kerana tiada menegakkan ia daripada keluar baunya, dan dikalau menegak ia daripada binatang yang buas sekalipun. Dia macam di Mekah, dia buat macam apa? Pagi besar kan, disusun mayat. Jadi bagi orang tu dia faham lah tu, dia tahu mayat tu berapa jangka masa telah hancur. Jadi kalau belum hancur lagi dibuka, dia masuk tak boleh. Kemudian bau dia pula akan keluar. Dan jika menegak ia daripada binatang yang buas sekalipun, binatang buas tak boleh ambil, tapi bau dia makna keluar tu tak dibenarkan. Dan kata Syekh Halabi, jikalau menegakkan daripada keluar baunya, maka memadai kerana diperoleh kaedahnya. Kata Syekh Halabi, cukup tu je. Mana ada khilaf itulah. Dan yang muktamad yang dua tadi raikan, supaya jangan dapat dibongkar oleh binatang buas dan baunya tidak keluar. Dan demikian lagi seperti kubur, seperti dikuburkan di tempat yang beradat dibongkar oleh binatang yang buas. Dan jika menegah ia daripada keluar bau sekalipun, maka tidak memadai. Kawasan tu kalau tanam, bau memang tak ada dah dalam, tapi kok mana pun dalam pun dia orang gali, binatang buas boleh keluar ke balik mayat tu, maka jangan tanam situ, kita tanam tempat lain, sebab tak selamat daripada dibongkar. Maka terkala itu wajib dibuatkan umpama peti. Kalau sekiranya tak ada tempat lain situ saja, maka wajib dibuat macam peti atau keranda, ya, atau dibuatkan atas kubur itu barang yang menegakkan sampai binatang yang buas. Mana di simen atau kubur itu di konkrit supaya tidak boleh digali, ya. Dan demikian lagi tiada memadai dihantarkan mayat di atas muka bumi dan ditimbunkan dia di atasnya tanah. Letak atas bumi, dia tak tanam, tak atas bumi, kemudian timbus tanah, jadi macam busut apa semua. Itu tak memada, sebab dia adalah misi ditanam. Ataupun batu, diletaknya mayat tu atas tanah, kemudian dilingkungkan batu, diikat batu semua, tu di konkrit atau boleh, atau barang sebagainya, mana tidak ditanam, cuma dibenakan atau ditutup. Dan jika menegah daripada keluar baunya dan binatang buas sekalipun, maka itu tidak memadai, mana tidak selesai menunaikan kewajipan. Jadi hukum dia haram, kerana tidak dinamakan tanam. Ad-dafnu, mana tanam itu mesti digali. Bahkan melainkan jikalau bumi itu tiada boleh digalinya, maka memadalah. Bumi itu tak boleh nak gali, misalnya yang macam ni bentuk ikutlah, perui sangat ke atau keras sangat ke, maka tiga itu tak ada jalan lain, tak boleh nak tanam, terpaksa letak begitu, kemudian di konkrit atas.
Itu lain. Sebab fiqh kita kata iza daqad amru ittasa'a. Tu kaedah fiqh itu. Iza daqad amru, bila benda tu suntuk tak boleh buat lagi dah, ittasa'a, maka hukum tak akan jadi luas, dia luas balik. Ya. Dan sunat adalah kubur itu luas dan panjang lagi dalam, adalah dalamnya sependirian serta seperhamparan dua tangan. Dia berdiri, angkat tangan dia. Lebih kurang tu lah, 6 kaki 7 kaki tu dalam tu. Pada pihak atas, iaitulah ibarat daripada 4 hasta setengah. Dia lebih kurang 4 hasta setengah dalam dia, bagi orang yang pertengahan. Dan kubur yang berliang lahat itu iaitulah yang dikorek di bawah lambung kubur pada pihak kiblat seluas mayat. Bagaimana kita biasa buat lah kan? Tanam betul dikorek buat dia lahat tu. Itu terlebih afdal daripada berliang syik, maknanya berparit tengah tu. Orang panggil apa tu? Tengah. Teraju. Oh, teraju. Oh, Negeri Sembilan panggil teraju. Melaka panggil kacupuri. Ya, tengah tu macam parit. Tu kacupuri. Teraju. Tapi biasa membuat yang lahat tengoklah keadaan tanah. Kalau tanah pasir tak boleh buat ni. Kita tepuk dia turun tu balik. Pada tengah lubang ada 2 cara, dan dibinakan dua tepinya dengan benak atau lain, tutuplah, dan hantarkan mayat di tengah ni, kemudian ditutup dengan suatu supaya jangan jatuh tanah atas mayat jika tanah itu keras. Jadi 2 caralah, lahat dengan syik. Dan jika ada tanah kubur itu tidak keras, seperti ada ia ceru, mana peroi, ya, maka liang syik itu afdal, ya. Tengah tu afdal, kerana takut akan rubuh tanah kubur. Jadi kalau tebuk tepi tu pasir lembut, ya, kadang 2 hari tak dah bocor habis lubang dia turun balik ke bawah. Jadi kalau macam tu tak salah dia tebuk bawah, buat parit tengah-tengah. Dan sunat bahawa ditinggikan papan, ya, ditinggikan papan atau batu di tudung liang, ya, liang lahat tu, sekira-kira tiada bersentuh dengan mayat tadi, sebagaimana itu tu papan sending. Dan makruh lagi bid'ah menanamkan mayat dalam keranda, ya, dia macam Cina tu buat keranda, melainkan kerana uzur sebagaimana dulu. Tanah tu tak boleh nak gali, tak boleh buat apa lagi dah, atau banyak datang buas memang banyak di situ, maka kena buat peti lah, ataupun uzur. Seperti adalah pada tanah tu, maknanya terbebas, ya, tanah yang terbis dan tiada keras, perui. Atau ada mayat itu perempuan yang tiada hadir mahramnya. Mayat tadi nak turunkan tadi tak ada mahram, orang asing. Jadi ketiga itu nak pegang, nak habiskan, syarat tak benar tu, dia kena apa? Letak dalam kanda, ya. Atau takut akan binatang yang buas yang mengorek tanah kubur, jadi terpaksa dibubur dalam kanda atau peti, maka itu tiada makruh. Bahkan kata tetapi wajib pula ditanam dengan keranda jika syarat dia, jika takut akan binatang buas. Biasa tempat tu kalau tanam ni tak pakai keranda, tak pakai peti tu, memang mayat duduk ke atas, lepas tu gali malam-malam, ya, boleh binatang buas misalnya, maka 3 tu jatuh hukum wajib. Sebab tu mudarat, ad-darar yuzan, semua mudarat nak dihilangkan dia, seperti yang telah terdahulu sebut ni. Dan sunat bahawa dihantarkan kepala jenazah itu di kaki kubur. Kepala jenazah letak di kaki kubur, dan sunat dikeluarkan mayat itu daripada naqash, ya, iaitulah pada pihak kepala. Pada pihak kepala lagi dimasukkan ke dalam kubur dengan kepala. Mana kaki kubur situ, kepala jadi turun begitu. Itu yang terbaik. Dia turun tu orang sambut, turun bawa ke bawah. Bukan turun macam ni, bawa ni tu sukar sikit. Dia turun lonso, ya, jadi letak kaki mayat sini, kepala sini. Jadi bila turun orang bawa sambut, dia turun sambut ngira tu bawa ke bawah. Itu cara yang terafdal.
Dan sunat hendaklah memasukkan mayat ke dalam kubur itu laki-laki jua, ya, jika ada mayat itu perempuan sekalipun. Jadi ke ahli keluarga dia lah mahram dia. Kalau tak ada mahram, kena pakai apa? Peti, ya. Kena pakai peti tu, jaga syarak. Takut orang pegang bukan mahram ni kan, perempuan. Jadi masuk. Tapi kalau yang keluar turun tadi ada bawa keluarga dia semua, ada anak beranak dia tu, dia duduk bawah dah sambut. Maka terlebih utama memasukkan dia ke dalam kubur itu terlebih utama pada menyembahyangkan dia, pada susunan dulu, ya. Tetapi yang terlebih faqih, terlebih alim fiqh didahulukan di sini atas yang terlebih, atas yang terlebih tua, lagi terlebih hampir keluarganya, sebab di sini berhendakkan kepada maknanya ilmu, cara menguruskan. Dan jika ada mayat itu perempuan, suaminya terlebih utama pada memasukkan dia daripada yang lain. Kalau perempuan, suamilah yang terlebih utama menyambut dia, membawa letak ke dalam liang lahat. Dan jika tiada baginya hak pada menyembayangkan dia, sini lain. Kalau sembahyang tadi hak bukan suami yang utama, yang dekat tadi ibu bapa anak dia. Dan jika tiada hampir masa jima dengan dia pada ketika hidup sekalipun mana. Kemudian maka didahulukan mahram, yakni yang haram nikah daripadanya, ya keluarga dia lah. Kemudian maka sahyanya laki-laki kalau tak ada. Kemudian mamsuh yang sudah dipotong akan zakarnya dan 2 bijinya. Kemudian daripada majbub, yakni yang dipotongkan akan zakar ni juga. Kerana yang khasi yang tiada dibuangkan, kemudian yang khasi yang tiada dibuangkan 2 bijinya. Kemudian maka asabah, pergi pada yang makan asabah, yang harus nikah dengan dia. Kemudian maka keluarga yang tiada mewaris, ya, tidak panggil tawil arham. Kemudian maka orang halat yang saleh. Itu susunan-susunan inilah. Dan sunat keadaannya memasukkan itu gasal, seorang atau 3 orang dengan sekira hajatlah. Dan sunat menutup kubur dengan kain ketika menanam mayat di atas kita payung, sama ada laki-laki atau perempuan atau khunsa. Tetapi terlebih muakkad sunatnya jika ada mayat itu perempuan atau khunsa, terlebih lagi tutup, yang bagi tengok. Dan sunat bagi yang memasukkan dia itu membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tuhan kata baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah di atas agama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat baru diantarkan ia di dalam kubur itu atas lambung kanan, atas lambung kanan menghadap kiblat. Jadi kepala dia belah kanan kiblat. Dan makruh pada lambung kiri, mana sah tanam tapi lambung kiri itu makruh. Adapun menghadap kiblat itu wajib, dan wajib menghadapkan dia ke kiblat. Manakala sekiranya dapat tanam ni pagi petang semua yakin memang mayat tu tak dihadapkan mendongak ke langit, wajib kena gali balik. Wajib kena gali balik kubur dan betulkan kedudukan mayat dia menghadap ke kiblat. Kecuali kalau lanjut masa sekiranya mayat tu dah hancur dah. Dah 3-4 bulan baru teringat, baru perasan tu tak apa dah hancur mayat. Ya, kalau macam dekat mata tadi pagi dengan petang tu wajib digali balik. Dan sunat, jadi bila gali balik tengok ada mayat dah terbalik wajib tuan. Itu cerita si Abu Yazid Al-Bastami. 1000 orang ditanam semua terbalik. Sebab bumi tak terima dia. Siapa dia tu? Dia tanya si Abu Yazid, itu orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ya, dia tak yakin dengan rezeki tu. Aku nak apa nak makan besok, apa nak makan. Yang dia dah makan banyak dia tak kenal. Dia tak kenal Ar-Razzaq. Ya, nak hantar anak maju kamu kalau takut tak makan pasir tu. Semua jawab tu murtad jawab. Syak dengan rezeki Tuhan habis. Ya, dia dalam alam bazar lagi tuan tak terima tu. 1000 orang yang kekal menghadap seorang. Bayang tuan. Itu seorang kerja dia pencuri kain kapan. Orang mati dah balik semua, dia gali balik kubur, dia ambil kain kapan baru dia pergi jual. Ya, itu kerja dia. Maka dia tengok mayat tadi menghadap kiblat ketika tanam, dia digali semua dah terbalik. Muka dah tengok dan membelakangkan kiblat. Sampai 1000 orang, seorang dia kekal menghadap, dia pun rasa takut. Dia jumpa si Abu Yazid, kutub wali besar zaman tu. Si Abu Yazid jawab, itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah.
Dalam qalbi dia sentiasa bimbang, apa nak makan. Ya, sedangkan Tuhan dah jamin, wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia sesiap dah tu. Bahkan sampai malaikat maut diharamkan oleh Allah mengambil nyawa seseorang kalau sekiranya ada lagi rezeki yang belum dimakan walaupun sebutir nasi. Sikit lagi rezeki tu tak habis makan lagi, haram malaikat maut ambil. Mana dia ambil dah siap clear, satu titik air pun dah tak ada untuk dia, makan pun tak ada, boleh ambil. Menandakan apa? Jaminan rezeki kuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib menghadapkan dia mayat ke kiblat, dan sunat dilengkapkan mukanya dan kedua kakinya kepada jidar liang lahat. Hidung tu lagakan dengan tanah. Sampai hidung berlaga dengan tanah tuan-tuan ni. Serta bongkokkan akan dia sedikit, kendurkan sikit bongkok, dan disandarkan belakangnya dengan bata yang suci. Cari bata. Kemudian bata itu letakkanlah. Kadang kita kepal baca alam nasrah kan, baca kepala dulu bawah sumbat. Bata dipanggil apa? Labin. Lam ba nun. Tiba-tiba ni orang baca silap baca bagis. Sunat dihantarkan laban. Dia ambil mayat disusu dan ya, berlaku kan. Orang mati lepas tu disuruh atas kubur tu susu disusu. Ni dalam kitab ada ni laban, bukan laban, labin. Silap baca bagis lain makna jauh lagi. Laban susu, labin tu tanah keras tu yang kita impit mayat selak kat belakang tu. Habis. Allah. Supaya jangan terlentanglah selak dengan tanah tu yang di kepala ataupun macam tela batu, dan dihantarkan di bawah kepala ya bata yang belum lagi dibakar, ya tanah keras tu yang belum dibakar lah, atau tanah serta dipertemukan dengan pipinya yang kanan kepadanya. Allah. Cium tanah tuan-tuan ni, dari tanah kita datang kepada tanah dibalik-balik. Kemudian daripada dibukakan kapannya, ditemukan muka tu buka kapan. Kalau buka temu kapan ada hail, ada lagi dinding kain tak pakai, buka tu betul-betul dia punya apa, hidung tu cium ke tanah tu. Tak kira dia siapa, dia gaja ke dia apa, cium tanah tu. Dari tanah kepada tanah balik. Daripada pihak supaya ada ia seperti kelakuan orang yang merendahkan dirinya, iaitu tanah tu berlaga dengan hidung dia. Habis. Dan jika dibubur hamparan dan bantal maka itu makruhun. Ya, tak usah bawa lembik bantal keluar tempat. Tak ada bantal-bantal ni. Berbantalkan tanah, bertilamkan tanah ya. Dan dibuka segala ikatan kapan setelah itu. Pas dan letakkan tadi kan, kain kapan tu buka, dia punya ikatan tu. Maka wajib ditutupkan liang lahat dengan bata yang tiada dibakar. Tutup baliklah liang lahat. Tapi biasa pakai papan kan, ataupun papan. Ini biasa orang panggil. Papan apa panggil? Sini panggil apa? Papan ending. Atau barang sebagainya lah. Tujuannya apa? Supaya terpelihara mayat daripada ditindih oleh tanah. Jadi kalau kita buat tanah kau siam habis, kena hempak terus. Jadi pasangkan senden tanah, jadi duduk bawah tu lah. Tapi dah mana geput habis juga kan. Kemudian maka sunat bagi tiap-tiap orang yang hadir di sisi kubur ya, merauapkan tanah dengan tangannya 3 raup. Ambil 3 raup dan dijatuhkan ke dalam kubur pada pihak kepala mayat, serta dibaca pada raup yang pertama. Raup pertama kita baca apa? Minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatah. Kita raup yang pertama kita baca apa? Minha, daripadanya, daripada tanah ni. Khalaqnakum, Allah Ta'ala jadikan kita semua dari tanah. Allahumma lakin, Ta'ala ajarkan dia indal mas'alati hujjatah, dan minta Ta'ala berikan dia jawapan. Ketiga dia disoal mar rabbuka ya, wa man nabiyuka, dia dapat jawab. Kalau atas dunia dia tak ikut Islam nak buat macam mana tuan ni? Dia kata la adri, berdebum kena tali jawab ni. Ya, yang jawab tu amal. Jadi yang jawapan sebenar, beramallah kita dengan
Islam sebenar ni ikut perintah Tuhan, insya-Allah dia boleh jawab. Dan dibaca pada yang kedua, raub yang kedua tu. Raub pertama kita kepal, raub yang kedua wa fiha nu'idukum, dan padanya pada tanah ni nu'idukum dikembalikan kamu. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha ya nukhrijukum taratan ukhra. Jadi pada raub yang kedua dibaca apa? Wa fiha nu'idukum, baca Allah maftah abwabas sama liruhi. Allahumma ya Allah iftah abwabas sama, bukakanlah segala pintu langit liruhi, bagi rohnya. Baru bagaimana akan naik? Ya, bagi orang-orang yang tak beriman kafir, la tufattahu abwabus sama, ditutup pintu langit. Dia nak naik dia kena terkajang, kalau bahasa kita lah kena tentang balik dan masuk. Dan dia akan dilempar ke dalam neraka, wal a'yazubillah. Jadi kita minta supaya abwabus sama, pintu langit dibuka. Roh bagaimana akan naik? Wa minha nukhrijukum, dan daripada tanah nukhrijukum, kami keluarkan kamu dari tanah. Balik tanah, besok bangkit balik yaumil mahsyar. Daripada tanah nukhrijukum, kami keluarkan kamu taratan ukhra, pada ketika yang lain, iaitu ketika yaumul ba'ats, hari tiap sangkakala itu. Maka sambung doa dia, Allahumma jafil ard an jambihi. Minta Ta'ala, maknanya apa? Jafil ard, renggangkan bumi daripada dua lambung, jangan dihimpit. Sebab kena himpit dan salam pertama himpitan kubur tu berlaku. Sama ada himpitan mesra atau himpitan azab. Kalau himpitan azab, dia zap sekali berselisih tulang tu. Tulang kanan rusuk kiri bermasukkan, tadakhul, pum, rapat. Kita kalau aksiden patah, kita punya rusuk satu dah bermacam sakit tadi. Ini malaikat kepit, bumi terkepit, rap. Ada sahabat saya, dia biasa kali kubur, dia kata nampak bumi kepit. Melenting dia naik ke atas. Itu tu nak tunjuk macam-macam kan. Dia kali kubur, dia tertidur kat kubur, dia bangun kubur dia dekat. Oh, dia melenting ke atas. Ada yang gali kubur, banyak pengalaman ni. Ada kubur tengah panas-panas, dia gali kubur tu macam dalam aircon, sejuk kan. Kubur tanya guru Quran, masya-Allah ya. Dan berita yang lain tuan tunjuk macam-macam. Ada yang gali tak boleh, makin gali luar dia sempit juga, dalam rap kan banyak macam tu. Tekan aja berderap ajalah, tak boleh buat. Dah panjang lagi, panjang kali nak turun mayat, bumi terkapat. Berlaku macam-macam ya. Ada yang kedekut air, tak boleh timba air, lagi naik air yang sebenam dalam tu. Itu atas dunia ni kita tunjuk ya. Walhasil jalan dia apa? Taat kepada Ta'ala dengan sungguh, zahir dan batin, selamatlah insya-Allah. Ya, jalan dia taat jelah. Taat perintah dia sungguh. Dan macam mana taat? Mesti dibina dengan pengetahuan, itu ilmu dia penting. Allah. Kemudian, dan jangan dia lebih daripada tanah yang lain jika cukup tanahnya. Habis. Kemudian, dan sunat meninggikan kubur kira-kira sejengkal sebagai tanda supaya diketahui orang akan kubur dan diziarah akan dia dan dihormati, melainkan jika ditanam mayat pada negeri kafir atau bid'ah atau tempat mencuri kapan. Mana dia? Jadi kita kata je. Sebab takut orang kafir kadang-kadang dihina, dia gali mayat balik pun ada. Macam-macam perangai orang kafir. Dan tempat mencuri, tempat tu biasa mencuri kapan, dia kita tutup ratakan, jangan bagi orang tahu, atau seterusnya ya. Maka tiada sunat meninggikan kuburnya itu, hanya hendaklah ya disamakan dia, samaratakan dia, supaya tiada diketahui oleh mereka itu, dia orang-orang yang berniat jahat atau pencuri kain kapan tadi ataupun musuh dia. Dan jika ditinggikan kubur, maka menjadikan tanahnya itu rata seperti papan. Atas tu rata kan ya, terlebih utama daripada menjadikan dia seperti ya terhubungan macam bata kredit. Jadi afdal naikkan lebih kurang setingkal tu kan. Aku dah kata ke je lah, jangan naik itu bonjol macam tu. Kerana kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam baginda Islam dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ia adalah tingginya sekalian lagi sama rata tanah atas. Jadi dinaikkan sama ratakan atas. Itu di antara sunnah dia. Dan sunat mendiruskan kubur dengan air yang dingin lagi suci jika tiada basah tanahnya, supaya apa? Terpelihara daripada maknanya lebu tanahnya. Maknanya apa? Tanah tu berselerak supaya dia mampatlah
dan terbang ia ditiup angin, supaya itu saja kita jiwa setujuan ini memampatkan tanah, dan supaya mengambil sempurna dengan dingin tempat berguling mayat itu, sebenarnya sejuk, ambil tafaul dipanggil. Dan haram mendirus dengan air najis, dan makruh melupakan kubur dengan bau, lepakan kubur dengan makna bau-bauan, dan mendirus dengan air mawar, itu makruh ya, air biasa tadi je lah. Kemudian dan sunat kemudian penanam itu baru henti sekalian mereka itu, wallahu a'lam.